Senang juga sudah kembali ke sini. 很高兴今天可以在弟兄姐妹们当中。 Dapat salam dari jemaat Bekasi. Bekasi 的会友向你们问安。 Saya sudah minta izin sama Musa di sana. Musa, saya mau khotbah di sini, bisa nggak saya nggak ke sana dulu? 我跟牧师说，牧师，我今天不在Bekasi，因为要在总堂讲道， Supaya saya bisa lebih konsentrasi. 让我可以更加集中我的这个精神。 Oh, Musa bilang silakan, Pak Nathan. 牧师说，请便。 Beberapa saya lihat baru pertama kali hadirnya kayak Lause nih. Ya, Lause, ni hao. Jayo. Ya, saya bersyukur orang-orang tua semangat. 我感谢神，有一些长辈们，他们都很起劲精神来赞美神。 Ini besok mau Imlek kan jadi banyak yang masak kali Pak Yakub ya. 可能因为隔2天我们就要庆祝农历新年，所以很多人弟兄姐妹在家主测。 Baik, mari kita satukan hati, kita mau merenungkan firman Tuhan ya. 预备我们心聆听神的话语。 Nah, tema hari ini adalah Akulah Pintu. 今天的主题我是门， Nah, itu ada, ya ini ilustrasi gambar ya. 这是一个画像。 Ini gambar apa saudara? Pak Yakub kira-kira gambar apa ini? Bisa tebak nggak? tembok， Ya, tembok, ini sebenarnya kandang. 这是笼子， Ya, kandang domba, lebih tepatnya. 是羊的这个笼子。 Jadi nggak terlalu tinggi, kurang lebih ya paling tinggi 2 meteran lah, setinggi pintu gini ya. 它的墙不是很高，大概是2米。 Dan perhatikan di situ ada lubang. 我们注意看，有一个洞， Lubangnya cukup sempit, 它的洞不是很宽， hanya untuk mungkin 1 domba saja masuk begitu ya. 只是够一只羊钻进去。 Kalau 2 domba mungkin agak sempit-sempitan. 就是2只羊一起进的话，就比较窄。 Saudara, mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 10. 让我们一起来看约翰福音第10章。 Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan mengatakan demikian, karena waktu saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia saja ya. 单用印尼。 Gembala yang baik. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba dan mendengar suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya. Ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Saudara perhatikan di situ ya. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.
Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat ini, 我们注意所读的经文， saudara, kita akan melihat ada sebuah teologi dari Injil Yohanes. 我们可以看见一个这个约翰所给我们的一个神学的思想， Lebih jelasnya adalah dualisme teologia Injil Yohanes. 就是这个两面的这个约翰的神学思想。 Saudara, kenapa hal ini penting untuk kita pikirkan? 为什么我们需要思考？ Karena kalau kita perhatikan di sini Tuhan Yesus menggambarkan metafor dirinya itu ada pintu, ada gembala. 因为在这里主耶稣描写他自己是门，也是牧人。 Nah, kalau kita perhatikan kedua hal ini akan terjadi benturan, saudara. 就是我们看的注意的话是相对的。 Bagaimana Yesus sebagai pintu, Yesus juga sebagai gembala. 怎么样？耶稣是一道门，也是牧人呢？ Ini Yesus masuk ke dalam Yesus begitu. 耶稣进到耶稣里面呢？ Nah, ini akan kita pikirkan, saudara. 那么今天我们要 Maka di dalam 思考 dualisme teologi Injil Yohanes ini beberapa contoh yang saya berikan ini. 我给一些例子关于约翰的这个神学思想， Ada terang dan ada gelap, saudara. 有光也有暗。 Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. 光照在黑暗中，黑暗不能控制之光， Nah, ini jelas, saudara ya. 这是很清楚。 Jadi ada terang, ada gelap. 有光有暗， Demikian juga ada dunia atas, dunia bawah. 也有上面的天，地下的。 Tidak ada seorang pun yang naik ke surga kecuali dia yang turun dari sorga. 没有一个人会上到天上去，除了他是从天上下来的。 Maka kalau kita perhatikan akan teologi Injil Yohanes ini, saudara, 就是我们注意这个约翰的神学思想， baru kita mengerti mengapa Tuhan Yesus memberikan satu gambaran di dalam satu narasi. Dia adalah gembala, dia sekaligus adalah pintu. 所以我们就会了解为什么主耶稣在这描写他就是门，他也是牧人。 Ini satu narasi tetapi dua pengertian. 在这里我们看见两种的一个含义， Maka kita mengerti bahwa tidak mungkin Yesus masuk ke dalam Yesus begitu. 所以不可能耶稣自己进到他自己的里 Dia 面， gembala untuk domba-dombanya. 因为他是羊的牧人， Tetapi dia pintu untuk domba-dombanya. 他也是给羊进入的一道门， Bukan untuk dirinya, saudara. 不是给自己。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam kata egoemi, saudara, 就是我们注意这个原文 egoemi， dikatakan secara harfiah artinya aku ada, akulah dia. 在它的含义就是我有，我就是我。 Yohanes mencatat sejumlah ucapan Tuhan Yesus egoemi dengan rujukan atribut-atribut yang hanya dimiliki oleh Yahweh. 所以在这里约翰描写主耶稣的 egoemi， 其实这可以彰显在这个耶和华的身上。 Jadi hanya Allah saja yang bisa mengatakan aku adalah aku. 因为只有神可以称呼我就是我。 Saudara, hal ini penting sekali untuk menyatakan sebagai inkarnasi Allah menjadi manusia. 所以这个很重要，让我们晓得神成为人。 Saudara perhatikan ya, di dalam perjanjian lama waktu Musa diutus oleh Allah. 在旧约的时候，当摩西蒙神差遣， Musa mengatakan kalau nanti orang Israel, orang Mesir itu bertanya, siapakah yang mengutus aku? 摩西就问神说：“当以色列人问的时候，
你是谁？ Saudara yang kasih Tuhan, Allah mengatakan, aku adalah aku. 神就告诉他说：“你对以色列的人说，我就是我。” Jadi Allah yang perjanjian lama mengatakan demikian, benar seperti yang dikatakan Tuhan Yesus kalau begitu. 那么在旧约所讲的这位神跟主耶稣所讲的一样， Hanya Allah yang berhak mengatakan, aku adalah aku. 因为只有神耶和华可以称呼我就是我， Maka kalau dikatakan akulah pintu, 就是主说我是门。 masalahnya Tuhan kasih Tuhan bukan soal pintunya di sini, 在这里，他的问题不是在于这个门， tetapi siapa yang mengatakannya. 但是重要的是谁说的。 Saudara, begitu kuatnya mengatakan akulah pintu. 在这里，主耶稣强调说：“我就是门。” Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi ini ada sebuah gambar, saudara. 在这里我们会看见 Ilustrasi 这 sebuah 相 gambar. 片， Ya, ini adalah sebuah kandang. 也是一个笼， Pintunya yang mana? 它的门在那里， Ya, Panatan yang di depan itu loh. 当然是在前面的， Ya, itu pintunya. 那是它的门。 Pertanyaan berikutnya, saudara. 接下去 Saya zoom ya. 我放大了，哦， Pertanyaan kedua, 第二 di 个， mana daun pintunya? 它的门伞在哪里？ Daun pintunya mana? Gak ada. 没有， Daun pintunya siapa? 是谁呢？ Gembala Ada itu mensan. sendiri. 就是牧人自己。 Jadi kalau dikatakan akulah pintu, kuat sekali arti pengertiannya, saudara. 所以当主耶稣说我就是门，有很深刻的意义。 Hanya orang-orang yang bisa akses itu adalah gembala atau domba yang mereka sama-sama kenal, saudara. 能够促进的只有牧人跟他所认识的羊， Orang lain nggak mungkin bisa masuk ke dalamnya. 别人不可能可以进去， Karena daun pintunya itu sendiri adalah gembala itu sendiri. 因为主耶稣自己就是那道门。 Maka kita bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan akulah gembala yang baik, akulah pintu. 所以主耶稣他说我就是好牧人，我也是门。 Maka melalui gambaran ini kita langsung mengeklik pikiran kita. 所以从这幅画我们就可以清楚知道， Oh iya, karena dia gembala, dialah menjadi daun pintu itu sendiri. 他是牧人，他也是那道门。 Saudara-saudara kasih Tuhan, mari kita pikirkan bersama-sama. 弟兄姐妹，我们好好去思考。 Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, akulah pintu. 主耶稣说我是门， Pengertian apa di dalam arti kata pintu itu sendiri, saudara? 那么我们思想到底这道门的真正的意义是什么？ Pertama kita pikirkan adalah pintu itu berfungsi sebagai memisahkan ruangan dan orang. 我们知道门可以将一个地方、一个区跟人把它隔开。 Saudara, setiap rumah pasti punya pintu. 当然，每一 Betul 个 ya 家都有门， Seburuk, semiskin apapun pasti ada pintu. 一个物质多贫困，一定有 Paling 道门。 enggak ada selembar kain begitulah. 最低限度也是有一块布。 Ya, minimal ada selembar kain yang memisahkan antara ruangan yang satu dengan ruangan yang lain. 一块布把一个地方跟另外一个地方把它隔开。 Maka kalau kita perhatikan gambar tadi, saudara, 就是我们注意刚才 ada domba yang di dalam kandang, juga ada domba yang di luar kandang kalau begitu. 我们会发现到有羊是在圈子里面，也有羊是在圈外。 Untuk memisahkan kedua kelompok ini, 让这个两种的羊被隔开， maka ada pintu. 需要一道门。 Jadi pintu itu adalah pintu yang memisahkan ruang sini dengan ruang sana. 那么这道门可以把羊圈里面跟羊圈以外把它隔绝。 Saudara perhatikan akan gambar ini, saudara. 我们注意这幅画， Satu sisi ada ruangan yang gelap.
有暗淡的一边， Satu sisi ada ruangan yang terang sekali. 也有光亮的一边。 Soalnya kasih Tuhan, inilah gambaran kita dipisahkan. 这是描写我们被分开。 Di dalam 2 Petrus tadi dikatakan bahwa kita inilah bangsa yang terpilih, saudara. 在彼得后书告诉我们，我们是君尊的子嗣， Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. 我们是圣洁的子民， Engkau ini kepunyaan Allah sendiri. 我们是属于神的， Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 让我们可以诉说神巨大的作为。 Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. 他是召我们从黑暗出来， Kepada apa? Kepada terang yang ajaib. 进入他奇妙的光明。 Maka fungsi dari pintu itu memisahkan antara saudara dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 所以这道门能够把不信主的人跟信主的人隔开。 Dia memanggil kita keluar dari kegelapan. 他召我们从黑暗出来， Masuk ke dalam terangnya yang ajaib. 进入他奇妙的光明。 Siapa dia? 他是谁呢？ Dia adalah pintu, yaitu Yesus sendiri. 他就是耶稣那道门。 Jadi hal yang pertama yang kalau kita pikirkan adalah bahwa pintu itu memisahkan. 所以我们可以做一个结论：门可以叫隔开， Antara orang yang di dalam sini dengan orang yang di luar sana. 隔开在这门里面的人跟门以外的人。 Nah, saudara kasih Tuhan, di dalam Matius juga lebih jelas dikatakan demikian. 在马太福音也是很清楚的告诉我们说， Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada yang lain, ya, sama seperti gembala memisahkan domba dan kambing. 在这里说，万民都要聚集在他的面前，他要把他们分别出来，好像牧羊的分别绵羊、山羊一般。 Betapa pentingnya kalau begitu pintu. 门是何等的重要， Kalau tidak ada pintu ini nggak jelas nih. 就是没有这道门的话， Benar ya? Ya, nggak ada pintu nggak jelas nih. Siapa yang ke sana, siapa yang ke sini. 我们就分不清谁在内谁在外。 Tapi dengan adanya pintu jelas. 有这道门就变成清楚 Siapa yang 了， di sana, siapa yang di sini. 谁在内谁在外。 Dia akan memisahkan domba dari kambing. 他会把绵羊跟山羊把它分开来， Ini pintu fungsi yang pertama. 这是门的功用。 Fungsi yang kedua, 第二个的门的作用， pintu itu memberikan keamanan. 门可以给我们一个安全感。 Betul ya? Kalau kita dikejar-kejar, katakanlah waktu kecil mungkin pasti kita pernah dikejar-kejar anjing, dikejar-kejar sama orang gila, begitu ya. 可能我们小的时候经历过被狗啊，还是被疯子追， Ya, kalau udah dekat rumah bagaimana, saudara? 要到屋子的时候， Kita langsung bergegas masuk ke dalam rumah itu, bukan? 我们赶快的冲进屋子里面， Kita begitu masuk, begitu tutup pintu, aduh langsung lega. 进到屋子里面把门关上，我们就觉得很安全。 Pernah ya mengalami hal seperti itu ya? 弟兄姐妹有这种的经历吗？ Entah kita ditakut-takutin, 或者我们有时被人恐吓的时 entah 候， kita ketakutan apapun juga. 或者我们惧怕一些 Tapi 东 entah 西， kenapa begitu masuk ke rumah ada pintunya, kita langsung jebrek, kunci, cek. 当我们进到屋子里面把门关上的时候，我们就觉得安全。 Pintu berfungsi mengamankan kita. 所以有时一道门可以给我们有这个安全感。 Maka Tuhan Yesus mengatakan demikian. 所以主耶稣说 Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 在这里主耶稣说，在约翰福音4章28节，
我又赐给他们永生，他们永不灭亡，谁也不能从我手里把他们夺去。 Saudara perhatikan kata dikatakan sampai selama-lamanya. 永远这句话， Tidak akan merebut mereka dari tanganku. 他们不能把你们从我手中夺去。 Ada kalimat yang lain lagi, tidak akan merebut dari tangan Bapakku. 还有另外一句话说，就是不能从我父的手中把你们夺去。 Inilah jaminan keselamatan, keamanan yang benar-benar aman, saudara. 这就是神给我们一个真正的肯定的安全。 Sehingga kalau dikatakan Yesus itu adalah pintu, aku aman di dalam. 所以说，若是耶稣是这一道门的话，我就安全， Nyamanlah jiwaku. 我心灵得安宁。 Inilah pintu, saudara. 这就是门的意义。 Jadi yang pertama adalah memisahkan, yang kedua memberikan rasa aman 第 kepada saudara dan saya. 的功用就是能够隔开，第二就是给我们安全感。 Bahkan Tuhan Yesus mengatakan demikian juga, saudara. 甚至主耶稣说 Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 我是好牧人，我认识我的羊，我的羊也认识我。 Saudara, hubungan kenal ini, saudara, memberikan satu keuntungan kedua belah pihak kalau begitu. 在这里认识这个词句，给双方面都有很好的一个利益， Benar nggak, saudara? 是吗？ Saya kenal gembala dan gembala juga kenal dombanya. 我认识我的牧人，牧人也认识我。 Saya pernah bincang-bincang sama Musa. 我曾经跟牧师交谈， Ini Tuhan Yesus mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 这句话告诉我们说，我认识我的牧人，我的牧人也认识我。 Kira-kiranya jemaat kenal nggak suara dombanya? 弟兄姐妹，Suara gembalanya, sorry. 你们教会有的，你认识你的牧人的声音吗？ Kira-kira saudara dan kita semua mengenal nggak suara gembala kita? 你跟我认识牧人的声音吗？ Akhir-akhir ini banyak sekali diskusi berseliweran di YouTube, saudara. 最近在 YouTube 讨论很多的问题， Dari begitu semangat saya ikutin, 我很起劲的 senang gitu ya debat ya. 观赏在哪里的讨论辩 Tadinya 论。 debat teologi ya, saudara. 开始是神学的辩论， Tadinya debat sama-sama buka Alkitab. 一起都用圣经为基础， Ya lama-lama nyerang pribadi. 后来开始攻击个人 Jadi males saya ngikutinnya lagi. 我就不大爱再听了。 Nah, saudara yang kasih Tuhan, kenal nggak saudara dan saya dengan suara gembala kita? 弟兄姐妹，你跟我认识牧人的声音吗？ Firman Tuhan mengatakan, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. 在这里，神的话语告诉我们的，牧人认识我们的声音，我羊也认识牧人的声音。 Pernah kita saksikan ada cuplikan video ya, tentang gembala yang memanggil domba-dombanya. 我曾经看过一个视 Pernah 频 ya?，牧人召唤他的这个羊群， 2-3 orang dites gitu lah. 用两三个人去 Suaranya dikasih tahu nih, panggilannya kayak gini. 你要 Ya, 用这样的声音叫他们。 pernah ya, pasti pernah ya, pernah ngelihat 可 ya. 能弟兄姐妹有 Ya 看 dia 过这视频 ngomong pakai bahasa apa saya juga nggak tahu, saudara. 他用的是什么话我也不听 Pokoknya 不 dikasih 清楚 tahu sama gembala aslinya manggilnya kayak begini. 但是他的牧人告诉这些人，你们要 Berkali-kali 这样的叫。 disebut-sebut. 他们一直在那里呼喊，在那里叫 Itu，domba makan aja, 他的羊根本不去 nggak 管， peduli. 一直在那边吃草。 Ya, 1 orang gagal, 一个人失败了， 2 orang, 3 orang, 4 orang. 2个人、3个人、4个人， Nggak bergerak sama sekali dombanya, saudara. 那些羊根本不动， Makan. 他们还在那里自己吃。 Tapi begitu gembala aslinya, saudara, 但是当他的牧人 sekali 2 kali panggil,
一叫出来， langsung dombanya itu lagi. 那些羊就在那里观看。 Saudara dan saya kenal nggak suara gembala kita? 弟兄姐妹，你认识牧人的声音吗？ Kalau kenal sering kasih Tuhan, firman Tuhan katakan kita ada saling kenal, ini memberikan keuntungan, nggak usah repot-repot. 就是当我们彼此认识声音的时候，就带来很多的好处。 Saya kenal suara gembala saya. 因为我知道，我认识我牧人的声音， Dan domba-domba itu mengenal suaranya. 而且羊也知道牧人的声 Bahkan 音， dikatakan mereka mengikuti dia. 羊就会随从他， Sudah kenal mengikuti dia. 知道的是他的声音就去 Nggak 随 perlu 从， lagi pakai pukulan, nggak perlu pakai batu lagi untuk domba-domba ini, 他 saudara. 不需要再去打这些羊群来跟 Karena 随， mereka mengenal suara gembalanya. 因为他们认识牧人的声音。 Saudara yang kasih Tuhan, betapa indahnya relasi ini kalau begitu. 弟兄姐妹，我们会发现到这个关系何等的美。 Saudara yang kasih Tuhan, fungsi yang ketiga. 第三个的作用， Nah, ini berhubungan dengan pencuri dan perampok tadi, saudara. 是跟贼盗贼 Fungsi yang ketiga adalah jalan masuk atau keluar yang benar, yang wajar. 就是我们促进一个正常的门。 Kenapa saya katakan yang benar dan wajar, saudara? 怎么样可以说是正常的呢？ Karena ini membedakan antara pencuri dan perampok. 因为可以跟盗贼进门的方法有不一样。 Saudara dan saya jangan memikirkan kandang itu seperti zaman sekarang. 我们不要想到以前的这个羊圈跟现在的一样， Bahkan nggak ada gembalanya pun mereka aman. 他们有牧人，他们也会安全。 Tetapi zaman dahulu beda, saudara. 以前不一样， Sehingga boleh katakan manjat pun pencuri itu bisa. 因为以前盗贼他爬过去就可以 Perampok 盗 itu 了， tinggal manjat saja ngambil dombanya selesai, saudara. 他一爬进去就可以把羊偷出来。 Maka kalau dikatakan akulah pintu, itu memberikan inilah akses yang benar jalan masuknya itu loh. 所以当主说我是门，这道门是正确的门，可以让我们进去的。 Ini untuk membedakan antara orang Farisi dengan Tuhan Yesus. 所以法利赛人跟主耶稣的差别就是在这里。 Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, semua orang yang memusuhi Yesus itu merasa berhak mendapatkan keuntungan dari pelayanan ini. 那么那些法利赛人祭司们，他们可以借着侍奉得到一些的利益。 Alkitab menjelas sekali mengatakan bahwa mereka itu menelan rumah janda-janda. 甚至圣经告诉我们，这些法利赛人把寡妇的物质把它吞噬了。 Mereka itu seperti orang yang dikatakan orang yang bentuk kuburan, saudara. 他们好像被粉饰的坟墓，这些法利赛人 Seolah-olah depannya bagus, 外表看起来很好 tapi 看， dalamnya busuk. 但是里面是 Mereka mengambil keuntungan di dalam jabatan mereka. 他们在他们的地位里，他们寻找自己的 Mereka 利益， doanya panjang-panjang 他们祷告的很长， dengan pakai jubah. 穿很华美的衣服， Mereka merasa mereka mendapatkan keuntungan di dalam mereka berpakaian seperti itu, saudara. 他们好像穿这样的衣服可以得到一些的利益。 Inilah yang mau dikatakan bahwa setiap orang yang tidak masuk melalui pintu itu, mereka pencuri dan perampok. 所以没有，就是一个人不是借做那道门进去的，他们就是盗贼。 Mereka mengambil keuntungan di dalam relasi ini, saudara. 所以在这关系里面，他们寻找自己的益 Mereka 处， tidak memikirkan akan domba-domba yang semestinya mereka harus jaga, mereka rawat. 他们根本不理睬、不管他们应当看管的羊群。 Inilah yang kita mau pikirkan bahwa siapakah pintu itu sebenarnya kalau begitu. 所以到底那真正的门是谁呢？ Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara. 主耶稣说，
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. 主耶稣说：“我实实在在的告诉你们，人进羊圈，不从门进去，倒从别处爬进去，那人就是贼，就是强盗。 Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala dari domba-domba itu. 从门进去的才是羊的牧人。” Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, inilah yang membedakan antara Tuhan Yesus dengan orang-orang Farisi. 所以弟兄姐妹，这样主耶稣跟法利赛人的差别就在这里。 Tuhan Yesus gembala dari domba-domba itu, 因为主耶稣是羊的牧人， merawat domba-domba itu. 他会看管这些 Tetapi 羊群。 pencuri perampok mengambil akan domba-domba itu, 但是盗贼他们抢夺这些羊， mencurinya, 偷窃这些羊， bahkan dikatakan Alkitab tadi membinasakannya. 甚至圣经告诉我们，使这些羊灭亡。 3 fungsi dari pintu itu. 我们看见门的3道的功用， Betapa saudara dan saya begitu safety-nya luar biasa di dalam Kristus. 所以我们在耶稣基督里何等的安全， Saudara dan saya sudah dipisahkan di dalam kegelapan. 因为我们已经从黑暗中被隔离出来。 Dahulu kamu ada di dalam kegelapan. 以前我们是在黑暗里， Dahulu kamu adalah anak-anak kegelapan. 以前我们是黑暗的子民， Sekarang kamu adalah anak-anak terang. 今天我们是光明的子民。 Di dalam aku kamu mendapatkan keamanan selama-lamanya. 在我里面，你可以得到永远的安全， Tidak ada seorang pun bisa merebut engkau. 没有人能把你夺去。 Saudara, kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, saudara, 就是耶稣讲这些话， siapa lagi yang dapat kita percayakan selain daripada Dia? 我们能够依靠谁？除了我们的主， Saudara, kalau saudara mau kenal seseorang, 就是我们要认识一个人， lebih enak langsung ngomong atau dari orang lain? 更喜欢直接跟他交谈，还是经过别人？ Lebih yakin ngomong sama orangnya atau orang ketiga? 你更肯定直接跟他交谈，还是经过别人呢？ Pasti kita akan lebih yakin ngomong langsung sama orangnya, bukan? 当然，直接跟他沟通。 Saya mau kenalan sama kamu ya. 我想认识你。 Kamu orangnya bagaimana? 你是怎么样的一个人？ Kata orang kamu begini-begini. 我听人说你是这种人， Banyak sekali saya ketipu, saudara. 我自己也 Dalam 常常 tanda 受 petik 骗。 ya. Saya pikir orangnya serius banget begitu ya. Wah, Wah, ngomong juga mesti hati-hati begitu ya. 我以为这个人是很认真的，讲话要小心。 Tapi begitu lama dekat, saudara. 但是跟他交 Ternyata 流以 bisa 后， bercanda juga ini. 原来他也是能够 Maka 开 saya 玩笑 bercanda，juga jadinya gitu 所 ya. 以我就会跟他开玩笑。 Karena setiap kali ketemu, Manggut, selamat pagi Pak Nathan, selamat pagi, contoh. 每一次碰面的时候，都是点点头，早安，早安。 Iya, kayak begitu ya. Itu cuma sebatas ngomong aja. 这是会面的。 Tapi begitu saya kenal dia, 但是当我认识他的时候， bahkan berkunjung ke rumahnya. 甚至到他家里 Oh, orang 看访 ini bisa bercanda ya. 原来这个人也可以讲笑， Maka semakin akrab saya dengan dia. 所以变成更有密切的 Lebih 关 seru 系。 ceritanya. 交谈沟通变成更 Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Kaitan. Yesus itu adalah gembala dari domba-domba itu. 弟兄姐妹，耶稣就是羊的牧人。 Maka inilah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. 所以主耶稣说： Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar menemukan padang rumput. 主耶稣说：“我就是门，进到门里面的必然得救，而且他可以寻找得着这个青草地。” Saudara, berkat Tuhan bukan hanya sebatas kita diselamatkan sampai ke sorga, saudara. 我们知道神的祝福不单单可以拯救我们到天堂， Betul, memang setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, 当然，当我们相信耶稣以后， kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan Yesus. 我们把我们的生命、人生交托给他， Dia menjamin kita akan selamat. 他担保
我们必然得救。 Tetapi juga plus ininya, saudara. 但是再加上 Kamu akan menemukan padang rumput. 你必然行得着青 Bahkan 草之地， dikatakan hidup yang berkelimpahan. 甚至告诉我们得着这个丰盛的生命。 Luar biasanya Tuhan kita, bukan kalau begitu. 我们的主是何等的奇妙！ Saudara yang kasih Tuhan, banyak sekali kita mengartikan berkat Tuhan selalu di dalam bentuk materi. 常常我们认为神的祝福就是物质。 Saya mau tanya, status sekarang, 我要请问， pandemik sekarang, 在现在的这个疫情的时候， saudara dikasih 5 miliar, 你得着50亿， atau saudara dapat COVID, 或者你中标被疫情感染， mau yang mana? 你选择那一种？ Dua-duanya. 选择两种吗？ Yang 5 miliar, biarin saya mati, duitnya buat anak saya, buat istri saya. 拿到钱，我死了，钱可以给儿女们用。 Saya memilih kesehatan. 我要选择健康。 Ya 5 miliar mau beli apa misalnya begitu ya, rumah 5 miliar, oke, tapi kamu kena COVID. 50亿要用来做什么？买物质吗？但是我被感染这个疫情。 Saya mau 5 juta tapi saya sehat bagaimana? Ada pilihan itu enggak? 有其他的选择吗？ Saya mau 5 juta aja tapi saya sehat. 我要500万，但是有健康， Mau? 要吗？ Saudara, berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. 我们知道神的恩典，种种的能够有平安、喜乐。 Inilah yang membedakan saudara dengan saya, hidup berkelimpahan seperti itu, saudara. 这是叫我们在神里面可以得到一个丰盛的生命的一个差别。 Kita rejoice di dalam Allah. 我们在神里面，我们喜乐无限。 Inilah hidup yang berkelimpahan. 这是丰盛的生命。 Maka saudara yang kasih Tuhan, jelas kalau begitu. 神会很清楚告诉我们， Kita udah sampai kepada satu pengertian. 我们可以做一个结论： Yesus gembala yang baik. 耶稣是好牧人， Yesus pintu bagi domba-dombanya. 耶稣是羊进入千子院的门。 Betapa amannya kita kalau begitu, saudara. 我们在主里面何等的安然！ Dia bukan sekedar pintu, saudara. 它不单单是一道门， Tetapi dia kegembala dari domba-domba itu. 它也是羊群的好牧人。 Dia bukan hanya gembala, saudara. 他不单单是牧人， Tetapi dia juga pintu untuk domba-domba itu. 他也是羊的进入圈子里面的一道门。 Maka benar apa yang Yohanes tuliskan, saudara. 所以约翰 Yohanes 告诉我们说， pasal 3 ayat 16 kalau begitu. 约翰福音3章 Ini 16 ayat 节 yang sangat-sangat populer sekali, saudara. 是我们每一个人都很了解知道的。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给我们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Luar biasanya Allah kita kalau begitu. 我们的神是何等的奇妙！ Allah yang perjanjian lama, Allah di dalam perjanjian baru. 旧约的神，新约的神， Allah yang mengatakan aku adalah pintu. 耶和华称呼自己我是我，就是在新约的我就是门。 Dan itu jaminan yang diberikan dari Yesus Kristus. 这是主耶稣给我们的一个肯定，一个担保。 Saudara yang kasih Tuhan, beberapa pengalaman kami alami di dalam berjemaat. 我们在牧羊会有我们经历到一些问题 Ada orang yang keras sekali untuk menerima Kristus. 有一些人很顽固，他们不接受耶稣。 Bukan sekali dua kami untuk kami injili, saudara. 我们向他们传福音有好几次， Kami terus datang, 我们来， kalau ada kesempatan juga datang berbesuk. 一有机会我们去探访， Kami juga doakan.
为他们祷告。 Nggak ngerti bahasa Indonesia, kami sediakan transfer translate-nya. 他们不懂得印尼语，我们找翻译员给他， Tujuannya cuma satu, 只有一个目的， supaya orang ini bisa percaya kepada Tuhan. 好让这个人可以相信耶稣。 Kami tetap ngotot, saudara, 我们尽力而为， untuk supaya orang ini bisa kenal Kristus. 让这个人可以认识耶稣。 Sekali dua kali 一次两次， di akhir kehidupannya, saudara. 在他要最终的人生， Saya mau dibaptis, saya mau percaya kepada Tuhan Yesus. 他说我要灵洗相信耶稣， Luar biasa, saudara. 很奇妙， Cara kerja Allah yang luar biasa. 这是神奇妙的作为， Inilah Allah kita. 这就是我们的神， Kasihnya yang kekal itu untuk domba-dombanya. 他永恒的爱是要赐给他的羊。 Pertanyaannya adalah, 他的问题， apakah kita termasuk domba-dombanya? 我们是属于主的羊吗？ Apakah kita mengenal suara gembala kita? 我们认识我们好牧人的声音吗？ Firman Tuhan. 神的话语，圣经。 Selama saudara dan saya mengerti, mentaati firman Tuhan, 当我们愿意顺服、遵从神的话， maka disitulah kita adalah domba-domba. 我们就是主的羊。 Mari kita berdoa. 我们低头祷告。 Persilakan